Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazani binti Ahmad Zain. Ini adalah ahli kumpulan 5. Yang pertama ialah Nurliana Amil binti Hamizan, nombor pendaftaran 01 DKA 21L1072. Yang kedua ialah Muhammad Firdaus bin Muhammad Hamzah, nombor pendaftaran 01 DKA 21L1074. Yang ketiga ialah Cik Ismawani binti Cik Kamarudin, nombor pendaftaran 01 DKA 21F1085. Yang keempat ialah saya Nur Syazani binti Ahmad Zain, nombor pendaftaran 01 DKA 21F1090. Dan yang terakhir ialah Muhammad Azmel bin Musa, nombor pendaftaran 01 DKA 21F1091. Ini adalah isi kandungan yang akan kami bentangkan. Yang pertama ialah latar belakang amalan 5S. Yang kedua ialah prinsip amalan 5S. Yang ketiga ialah faedah amalan 5S. Yang keempat ialah halangan pelaksanaan amalan 5S, dan yang terakhir ialah contoh pelaksanaan amalan 5S di rumah sebelum dan selepas. Saya akan bentangkan tentang latar belakang amalan 5S. Amalan 5S ialah satu kaedah atau pengurusan yang boleh mewujudkan persekitaran di tempat kerja yang lebih selesa, berkualiti dan lebih terurus. Di Malaysia, konsep amalan 5S telah diperkenalkan pada pertengahan tahun 1980-an dan telah dipraktikkan dalam sektor swasta, terutamanya syarikat-syarikat multinasional. Amalan 5S merupakan alat pengurusan berkualiti yang dipelopori oleh Jepun yang penumpuan terhadap 5 langkah pelaksanaan yang bermula dengan huruf awalan S. Ia bermatlamatkan amalan kebersihan yang sistematik. Ini adalah 5 langkah pelaksanaan yang diperkenalkan. Yang pertama ialah siri dalam bahasa Jepunnya, dan dalam bahasa Melayunya ialah sisir. Yang kedua dalam bahasa Jepunnya ialah seiton, dalam bahasa Melayu ialah susun. Yang ketiga dalam bahasa Jepunnya ialah seiso, dalam bahasa Melayu ialah sapu. Yang keempat dalam bahasa Jepunnya ialah seiketsu, dalam bahasa Melayu ialah seragam. Dan yang kelima dalam bahasa Jepunnya ialah shitsuke, dalam bahasa Melayu ialah sentiasa. Assalamualaikum, saya Nurliana Amili binti Hanizan, 01 DKA 21L1072. Saya akan menerangkan tentang prinsip amalan 5S. Yang pertama, sisir. Sisir ialah menyisir dan melupuskan barangan yang tidak perlu di tempat kerja. Sisir merupakan satu proses kerja mengasingkan barangan yang diperlukan dan tidak diperlukan daripada sekumpulan barangan di tempat kerja. Proses pengasingan ini membantu dalam menentukan barangan yang diperlukan pada masa sekarang atau masa hadapan. Yang kedua, susun. Susun ialah menyusun dan menyimpan barang dengan kemas, mudah diambil dan disimpan semula di tempatnya. Tujuan utama menyusun ini ialah dapat menjimatkan penggunaan ruang, penyimpanan barangan lebih kemas dan teratur, dan memudahkan proses mengesan dan mendapatkan barangan pada masa akan datang. Yang ketiga, sapu. Mencuci atau membersih tempat kerja dengan rapi supaya tidak habuk kotoran di lantai, mesin, peralatan dan persekitaran tempat kerja. Persekitaran yang bersih diperlukan oleh semua peringkat pekerja untuk merasa selesa dan ceria apabila bekerja. Selain meningkatkan kecekapan kerja, menyapu juga boleh mempertingkatkan tahap keselamatan di tempat kerja dan peralatan yang digunakan. Tujuan menyapu adalah untuk menghilangkan habuk dan kekotoran yang melekat di lantai, mesin di tempat kerja atau barang-barang yang telah disisir dan disusun. Yang keempat, seragam. Seragam ialah mematuhi piawaian persekitaran berkualiti di tempat kerja bagi memastikannya bersih dan teratur sepanjang masa. Seragam hanya dapat dilakukan setelah aktiviti sisir, susun dan sapu telah disempurnakan. Seragam atau mengekalkan kebersihan tempat kerja pada tahap asal adalah penting supaya segala usaha yang dilakukan dalam 3 aktiviti terdahulu tidak menjadi sia-sia. Dan yang kelima, sentiasa amalkan. Sentiasa amalkan dapat melatih kita untuk berdisiplin, mengamalkan sistem amalan 5S secara berterusan supaya menjadi tabiat dan budaya kerja berkualiti dari organisasi. Budaya kerja cemerlang dapat dibangunkan dengan mematuhi panduan dan piawaian yang telah ditentukan.
Kita perlu faham, patuh, berusaha dan mengamalkan penjagaan kebersihan organisasi serta tempat kerja. Amalan kebersihan ini dapat disemai dalam diri individu dengan memberi tunjuk ajar menerusi program latihan secara berkala. Assalamualaikum, nama saya Cik Zusmawani binti Cik Kamardin, nombor pendaftaran 01 DKA 21F1085 dari kelas DKA 2C. Di sini saya ingin membentangkan tentang faedah amalan 5S. Faedah amalan 5S ialah yang pertama, sisih. Ia dapat meminimumkan ruang tempat belajar kerana telah membuang barang yang tidak perlu. Seterusnya, susun. Ruang akan menjadi bersih, kemas dan tenang serta dapat menghasilkan peningkatan idea. Selain itu, sapu. Menyapu dan mencuci secara disiplin di rumah atau di tempat belajar dapat menjadikan ruang tersebut selamat, teratur dan tenang. Selain itu juga, seragam. Menyusun tempat tidur atau ruang harian dapat menenangkan fikiran dan menghasilkan udara yang segar dan bersih. Akhir sekali, sentiasa amal. Semua orang akan menjadi secara semula jadi dan dapat melatih pelajar dapat belajar untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Lecturer saya iaitu Puan Sri Hafizah. Nama saya Muhammad Azmil bin Musa, nombor matrik 01 DKA 21F1091. Sekarang saya ingin menyambung pada bahagian saya iaitu halangan pelaksanaan amalan FAES. Okay, jom kita tengok. Terdapat banyak halangan amalan FAES dan ini ialah sebab-sebab utamanya. Terdapat banyak halangan amalan FAES dan ini ialah sebab-sebab utamanya. Yang pertama, tidak menjaga kebersihan. Amalan FAES mendidik kita supaya memastikan kita dapat hidup di dalam tempat yang teratur dan bersih agar kita selesa semasa kerja dan tidak serabut. Sebagai seorang yang bertanggungjawab, kita mestilah menjaga kebersihan agar amalan FAES dapat dijalankan dengan lancar. Yang kedua, tidak mempunyai amalan FAES. Sukar untuk kita untuk melaksanakan amalan FAES tanpa pelanya kerana amalan FAES perlu ada beberapa kriteria sebagai contoh, carta organisasi dan sebagainya. Oleh itu, orang yang bertanggungjawab di tempat kerja atau sebagainya perlulah mewujudkan plan amalan FAES agar ia dapat dijalankan dengan lebih lancar. Yang ketiga, tidak sebulat suara untuk menjayakan amalan FAES. Untuk menjayakan amalan FAES di sebuah kelompok atau lebih tepat orang di tempat kerja kita perlulah sama-sama bersependapat untuk menjayakan amalan FAES. Tanpa kesepaduan antara kita, amalan FAES mustahil untuk dapat dilaksanakan. Sebagai contoh, terdapat beberapa pekerja di tempat kerja yang tidak bersependapat atau mengambil remeh terhadap amalan FAES dan itu akan menyebabkan amalan FAES sukar untuk dilaksanakan. Yang keempat, faktor individu. Faktor individu juga menjadi salah satu punca halangan kepada amalan FAES. Ini kerana sikap seseorang itu yang memandang remeh terhadap amalan FAES. Sebagai contoh, seseorang individu itu menganggap bahawa amalan FAES ini hanya membuang masa dan sia-sia. Hal ini akan merumitkan lagi untuk amalan FAES dilaksanakan. Tanpa mereka sedar bahawa amalan FAES ini sebenarnya amat berguna kepada kita di tempat kerja dan sebagainya. Akhir sekali, tidak melatih amalan FAES di tempat kerja. Amalan FAES mestilah dibiasakan di mana-mana sahaja kita berada, terutama di rumah dan tempat kerja. Tanpa melatih amalan FAES, sudah pasti kita akan merasa ia sukar untuk dibiasakan. Oleh itu, kita harus melatih diri supaya amalan FAES sudah pun menjadi tabiat kepada kita. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fidaus bin Muhammad Hamzah. Nombor pendaftaran 01 DKA 21F1074. Hari ini saya akan membentangkan amalan 5S di rumah, iaitu situasi sebelum dan selepas. Amalan yang pertama, kita ada susun situasi sebelum dia, keadaan almari pakaian yang bersepah.
Selepas kita mengamalkan amalan susun ini, kita dapat lihat mari pakaian kemas dan teratur. Jadi dia akan mudahkan kita untuk mengambil pakaian. Okey, yang kedua kita ada sapu. Kita dapat lihat lantai yang kat rumah dia ni ada sampah. Jadi apabila ada sampah, kita hendaklah sapu supaya keadaan lantai jadi lebih bersih. 5S yang ketiga, kita ada sisir. Maksud sisir ialah menyisir dan membuang sampah atau kertas yang tidak digunakan lagi. Contoh dia, kita ada situasi dalam laci bawah dia. Laci dia agak sepah dan banyak sampah. Lepas kita sisirkan dia, jadi lebih kemas, tiada sampah dan mudah kita untuk cari barang. 5S yang keempat, kita ada seragam. Seragam ni dia membersih dan menyusun tempat kita kerja. Contoh situasi dekat dapur ni, lepas kita melakukan kerja masak, keadaan dapur mesti akan bersepah. Jadi sepatut yang kita buat adalah menyeragam dan menyusun alatan masak selepas digunakan. Jadi dapur akan jadi lebih bersih dan kemas. 5S yang terakhir, kita ada sentiasa amal. Sentiasa amal, contoh situasi dia adalah buang sampah. Amalkan buang sampah setiap hari agar rumah tidak berbau. Yang kedua, sampah yang di dalam rumah hendaklah dibuang ke tempat sampah di luar. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.